Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tuan dan puan, pertamanya marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat bertemu pada kali ini setelah saya beberapa malam tidak dapat bersama dengan tuan-tuan dalam sembang santai saya setiap malam kerana saya bermusafir untuk mengerjakan umrah di Makkah, dan alhamdulillah hari ini hari kedua saya berada di Makkah. Dan marilah sama-sama kita menginsafi akan kejadian Allah jadikan kita sebagaimana ayat yang Allah turunkan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdikan diri kepadaku. Sadaqallahul azim. Tuan, kalau tuan-tuan tengok di belakang saya ni menara jam tu menara jam kat belakang saya. Saya berada di tingkat atas sekali di Baitullah ni, dan insyaAllah saya mendoakan semua sahabat-sahabat yang bersama dengan saya dalam sembang santai. Saya doakan tuan-tuan berada dalam keadaan sihat sejahtera dan sukses selalu, diberikan keredaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam usaha kita untuk kita mendapat mardhatillah, mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita tahu bahawa hidup kita ini tidak ada gunanya kalau kita tidak mendapat redha daripada Allah. Dan kita tahu bahawa manusia yang paling mulia di sisi Allah ialah manusia yang bertakwa. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sungguhnya manusia yang paling bertakwa, yang paling mulia di sisiku ialah manusia yang bertakwa. Sebab itu walau siapa pun kita, sama ada kita kaya ke miskin ke, kita pangkat besar ke pangkat kecil ke, yang penting ialah kita mestilah mengabdikan diri kepada Allah dengan sebenar-benar pengabdian. Kerana Allah menjadikan kita adalah untuk kita mengabdikan diri kepadanya. Sebab itu dalam usaha kita untuk menjadi hamba Allah yang benar-benar mengabdikan diri kepadanya ini, maka marilah sama-sama kita menelusuri perjalanan dalam hidup kita ini dengan berhati-hati. Umpama kita berjalan di atas ataupun di atas jalan yang penuh dengan duri, tuan-tuan. Kalau kita berjalan atas jalan yang penuh dengan duri, sudah tentulah kita akan sentiasa berhati-hati, takut kita dipijak ataupun terpijak duri, kan. Di tentu kita akan lihat kiri kanan, depan, belakang kita, takut terpijak duri, lebih-lebih lagi kalau durinya begitu tajam, umpama paku karat dan sebagainya, kan. Jadi sebab itu hidup kita ini, kita orang kata memang kita boleh enjoy, kita boleh bersukaria, kita boleh berhappy, gembira, tetapi kita mestilah sentiasa berhati-hati dalam keadaan kita gembira, dalam keadaan kita enjoy itu. Maka sudah tentu kita perlu enjoy dalam arti kata dalam ruang lingkup Islam itu sendiri. Sebab itu Islam tidak melarang kita untuk kita gembira, untuk kita berhappy-happy, kan, ataupun untuk kita mendengar lagu dan sebagainya, ataupun untuk kita merayakan sesuatu perayaan ataupun merayakan sesuatu kejayaan. Tetapi perayaan dan juga dalam kita meraihkan sesuatu kejayaan itu mestilah tidak melampaui batas, tidak
mestilah dalam ruang lingkup yang dibenarkan oleh Islam. Umpamanya kita tidak lalai dengan apa yang Allah suruh dan Allah tegak, Allah larang. Kita tidak melakukan ataupun menjalankan program-program lara yang melupakan Allah sehingga kita lupa bahawa kita ni hamba Allah, gaulan yang bebas dan sebagainya. Sebab itu dalam kesempatan sebenarnya saya sedang menunggu waktu Isyak. Saya tak boleh buat live sebab line tak berapa clear. Lepas tu saya pun tak buat roaming. Jadi saya hanya rakam saja untuk tontonan tuan-tuan, sekadar untuk memberi muhasabah, terutamanya kepada diri saya, bukan kepada tuan-tuan. Kerana kita ni selalu lupa, kita ni selalu nampak orang lain aja yang salah, kita tak nampak salah. Jadi sembang santai saya yang pendek ini tidak lain tidak bukan adalah untuk memberikan peringatan kepada diri saya khususnya, yang mana kita selalu lupa dan sebagainya. Sementara menunggu waktu Isyak yang masuk sini dalam pukul 7 lebih. Saya kira Isyak dekat sini 7.12 tadi saya dah check tadi kan, dalam masa 20 minit lagi lebih kurang. Dan tuan-tuan, nampak gayanya tuan-tuan di sini ni, kalau saya ambil gambar lah, saya mungkin tunjukkan tuan-tuan suasana, ada suasana kat sini. Saya cuba ambilkan gambar suasana. Tak boleh pula macam mana saya nak. Kalau tuan-tuan tengok di belakang saya tu menara jam kan, ada menara jam. Saya betul-betul sewa di kawasan menara jam je lah, sebab saya ada kawan lah, ada saudara yang tolong sewakan. Kalau kita tak berapa nak mampu tuan-tuan, sebab kalau saya diberitahu hotel kat Menara Jam ni, kalau bulan puasa sampai 15,000, 20,000, 25,000 kan. Jadi mengambil kesempatan ini, saya mengharapkan dan mendoakan tuan-tuan semuanya berada dalam keadaan sihat sejahtera, dan saya juga mendoakan agar negara kita berada dalam keadaan selamat, sejahtera, dan diberikan ataupun kita selalu sebut baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang baik, negara yang aman, negara yang mendapat keampunan daripada Allah. Sebab itu kita dalam suasana bernegara ini, kita tidak boleh berpecah belah tuan-tuan. Kita tidak boleh berpecah belah. Begitu jugalah dalam suasana ataupun dalam senario Islam, dunia Islam pada hari ini. Kita tahu bahawa Palestin dibedil, dizalimi dan sebagainya, tetapi kita lihat negara Islam masih lagi tidak bersatu. Bayangkan negara Arab yang kaya raya itu tidak dapat tidak bersatu untuk menentang rejim Zionis. Sebab itu perpaduan itu sangat penting dalam kita bernegara dan juga dalam kita menjalinkan hubungan antarabangsa. Lebih-lebih lagi kita tahu bahawa Islam itu, umat Islam itu adalah bersaudara. Di mana saja umat Islam itu berada, kalau mereka disakiti, maka kita juga terasa kan? Sebab itu dalam isu Palestin ini, kita mengharapkan negara-negara Islam dapat mencari jalan yang lebih tegas, yang lebih efisien, tidak lagi mengulangi action ataupun tindakan sebelum ini yang mengutuk, setakat kutuk dan sebagainya. Tetapi umat Islam ada kuasa, antaranya kuasa ekonomi, ada kuasa minyak dan pelbagai lagi. Kita tidak mahu mengeruhkan suasana ataupun kita tidak mahu menambahkan lagi kemelut peperangan di Palestin dan Gaza itu. Tetapi yang penting ialah kita perlu menggunakan resources yang kita ada
untuk kita menekan negara-negara yang kita tahu apa tu, negara-negara yang biadab seperti Amerika, seperti UK dan sebagainya. Jadi umat Islam mesti berfikiran luar kotak, tidak lagi boleh mengulangi asyik kutu, asyik kesal, tidak boleh. Kita mesti menggunakan resources yang kita ada, umpamanya jumlah umat Islam yang ramai di atas dunia ini, kuasa ekonomi yang kita ada, mungkin dari segi barang-barang dan juga kuasa minyak itu sendiri, yang sudah tentu minyak itu kalau kita dapat bekerjasama, sudah tentu kita dapat memberikan tekanan kepada kuasa-kuasa besar yang biadab seperti Amerika dan juga UK, Kingdom. Dan macam saya kata tadi, kita tidak boleh lagi mengulangi kesilapan lama. Dan kita juga negara-negara umat Islam juga tidak lagi boleh duduk di bawah ketiak Amerika, kan, di bawah ketiak UK dan sebagainya, kerana kita sendiri adalah umat yang ramai, umat yang sepatutnya berani untuk mengambil tindakan-tindakan yang lebih tegas. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak tengok suasana ke atas ni, ni suasana ke atas dia orang sedang menunggu sembahyang Isyak. Tunggu sembahyang Isyak kat atas ni tak ramai, tapi nanti kalau dah azan nanti penuh lah. Tuan-tuan pun biasa datang ke sini kan. Dan construction ni kat atas masih lagi ada construction tak habis-habis. Kita tak tahulah bila construction yang habis. Jadi tuan, saya kira saya akan tolak balik dalam 16 hari bulan. 16 hari bulan ni saya akan tolak balik untuk meneruskan tugasan kita sebagai hamba Allah di bumi kita sendiri. Dan doakan saya terus sihat untuk mengerjakan amal ibadat yang boleh dikerjakan di Mekah ini. Dan saya juga akan pergi ke Madinah dalam sedikit masa lagi. Dan insyaAllah saya doakan tuan-tuan semua berada dalam keadaan sihat, sentiasa berjaya di atas dunia, berjaya di dunia dan akhirat. Saya kira itu saja sembang santai peringatan untuk diri saya. Kita jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.